Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Aida dalam 15 minit MMTV. Ketirisan jumlah data peribadi sebenar dicatatkan sebanyak 120,296,000. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, jumlah kebocoran data peribadi tersebut berdasarkan catatan dan rekod kementeriannya. Beliau yang menjawab soalan tambahan daripada Ahli Parlimen Setiu Syahri Zulkarnain Abdul Kadir menjelaskan data di jabatan dan kementerian tidak tertakluk di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Ujarnya lagi, butiran terperinci akan diberikan secara bertulis tentang beberapa tindakan. Ia termasuk denda dikenakan terhadap beberapa syarikat terlibat dan dapat dibuktikan telah melakukan kesalahan yang menyebabkan ketirisan data setelah pendakwaan dikenakan. Rumah bekas pembaca berita Zalina Syaharah Azman di Seksyen 3 sekali lagi digeledah bagi mencari bukti dan petunjuk baharu pada minggu lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, pemeriksaan rumah itu dilakukan bersama unit anjing pengesan K9 dan bahagian D10, Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor. Ujarnya penggeledahan kali ketiga ini tidak menemui sebarang bukti baharu dan dipercayai Zalina masih berada di negara ini susulan tiada pergerakan keluar membabitkan wanita itu yang dikesan pihak berkuasa setakat ini. Dalam perkembangan sama, penggeledahan sebelum ini dilakukan November tahun lalu dan awal Julai lalu. Kesatuan Perkhidmatan Imigresen Semenanjung Malaysia menggesa Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam untuk membuat permohonan maaf secara terbuka. Ini berikutan beliau menengking seorang pegawai imigresen di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pagi tadi. Presidennya Khairil Niza Khairuddin berkata pihaknya juga akan menyokong penuh segala tindakan yang akan diambil Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berhubung isu ini. Tegasnya persatuan itu berasa terkilan dan kecewa dengan tingkah laku pengarah terbabit yang menengking dan mengeluarkan kata-kata kesat terhadap pegawai yang bertugas. Ujarnya pegawai tertinggi perkhidmatan awam itu perlu menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada penjawat awam yang lain serta rakyat. Sementara itu, Jabatan Perkhidmatan Awam menegaskan segala pertuduhan terhadap Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA adalah tidak berasas dan berniat jahat untuk menjatuhkan imej beliau sebagai pegawai tinggi kerajaan. JPA memberitahu KPPA mendegur pihak imigresen di KLIA khususnya pegawai James Lee berhubung ketidakpatuhan amalan dan prosedur di mana pegawai tidak menyemak dokumen perjalanan dan pasport KPPA serta delegasi keluar negara. Malah mereka diarahkan untuk terus ke kaunter pemeriksaan kastam bagi meneruskan perjalanan. JPA berpandangan bahawa ketidakpatuhan dalam menyemak dokumen imigresen seperti pasport adalah satu kesalahan serius di sisi undang-undang. Malah pegawai yang tidak mematuhi peraturan imigresen ke luar negara boleh diambil tindakan tata tertib. Aku tahu, semua yang berlaku mesti ada hikmahnya. Aku sangat rindukan mereka berdua. Cepat dik, dah nak buka dah ni. Maksud-maksud dah tunggu tu. Lepas ni diorang nak balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walau mereka dah tak ada, apa yang mereka tinggalkan tetap bantu hidup kami berdua. Selamat kembali. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan reman dua lagi individu hari ini bagi membantu siasatan kes rasuah membabitkan kuota pekerja asing. Magistrate Irza Zulaika Rohanuddin membenarkan kedua-dua suspek direman selama 3 hari bermula hari ini sehingga 7 Ogos selepas pihak SPRM membuat permohonan reman di Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi tadi.
Menurut sumber, kedua-dua suspek lelaki berusia lingkungan 30-an dan 50-an itu merupakan ahli perniagaan dan pemilik agensi pekerjaan. Mereka ditahan kira-kira jam 10 dan 12 malam tadi di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Sementara itu, Pengarah Kanan Siasatan SPRM Hishamuddin Hashim menegaskan penahanan reman tersebut kes disiasat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan A Akta SPRM 2009. Hanya Bukit Aman yang boleh menentukan nasib 9 anggota polis yang didakwa memeras ugut ahli perniagaan yang berlaku di Gombak bulan lalu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Safri menegaskan kes berkenaan sudah dirujuk ke Ibu Pejabat berkenaan dan akan ditentukan keputusannya kelak. Jelasnya pihak mereka sudah memaklumkan status pegawai polis itu kepada Kerajaan Sarawak dan mereka belum melaporkan diri ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak pada Rabu lalu. Dalam perkembangan sama, Timbalan Ketua Polis Selangor Datuk S. Sasikala Dewi berkata 9 anggota polis berpangkat konstable dan sub-inspektor itu ditahan bagi membantu siasatan. Mereka akan dipindahkan ke Sabah dan Sarawak sementara menunggu siasatan dijalankan mengikut Seksyen 384 Kanun Kesiasaan selain siasatan tata tertib. Gara-gara mengiringi individu dipercayai anak lelaki kepada ahli Parlimen Barisan Nasional, 2 anggota trafik dikenakan tindakan tata tertib. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, kedua-dua mereka berbuat demikian dengan menggunakan motosikal polis di Raja Malaysia. Tegasnya, tindakan itu diambil di bawah Peraturan 36 Peraturan Pegawai Awam 1993. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pegawai polis yang melakukan salah laku berkenaan. Sementara itu, video kejadian yang berlaku di Jalan Bukit Gambir, Georgetown itu juga tular di media sosial. Polis turut memaklumkan kes itu turut disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana ia membabitkan kesalahan menggunakan media sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jom Mat, kita lewat dulu ke masjid. Lepas tu ke kubur pula. Kemeriahan Aidilfitri dikongsi sesama kita. Situasinya mungkin berbeza, namun kekal menjadi memori penting buat kita semua. Baiklah, terima kasih terus bersama kami. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 11 Ogos ini untuk keputusan permohonan ahli Parlimen Labuan Datuk Rosman Isli membatalkan pertuduhan rasuah terhadapnya. Sekaligus menentukan sama ada beliau dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan 4 tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Rosmawar Rozain menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujahan daripada kedua-dua pihak pembelaan dan pendakwa raya hari ini. Terdahulu, Pekuam Bela tertuduh Muhammad Rafiq Rashid Ali dalam perhujahannya berkata, pertuduhan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 itu dikenakan terhadap Ketua WIP Parti Warisan itu berunsur politik, berniat jahat menindas dan tidak berasas dari segi fakta dan perundangan. Pelajar universiti tempatan boleh menarik nafas lega apabila inisiatif menu keluarga Malaysia oleh Kementerian Pengajian Tinggi dilaksanakan. Pelajar boleh mendapatkan makanan berkualiti pada harga shilling serendah RM3.50 bagi satu hidangan. Selain itu, usaha lain bagi membantu pengusaha premis makanan di kampus IPT.
Pihak kementerian telah bersetuju memberi moratorium bayaran sewa selama 6 bulan bagi menurunkan harga makanan. Tinjauan MMTV di beberapa universiti tempatan mendapati kebanyakan pelajar berpuas hati dan memanjatkan rasa syukur dengan inisiatif berkenaan. Harga tambang feri keluar dan masuk ke Pulau Langkawi naik antara 3 hingga RM3.50 bermula esok selepas tempoh 15 tahun. Susulan kenaikan itu, harga tiket bagi laluan Kuala Perlis Langkawi meningkat kepada RM21 bagi dewasa dan RM16 bagi kanak-kanak dengan kenaikan sebanyak RM3. Manakala laluan Kuala Kedah, Langkawi pula naik sebanyak RM3.50 bagi tiket dewasa kepada RM26.50 dan RM20.50 bagi kanak-kanak. Pengurus Sumber Manusia dan Operasi Konsortium Ferryline Venture Sdn Bhd, Kapten Baharin Baharum berkata, harga bagi penumpang warga emas dan golongan orang kurang upaya masih kekal sama. Tambahnya lagi, kenaikan tambang tersebut tidak dapat dielakkan ekoran harga diesel industri yang melonjak secara mendadak. Media Mulia Sdn Bhd. Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi Putusan Malaysia dan juga Kosmos. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Orang yang dipaparkan berkongsikan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Mendapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online Dan Kosmo Online. Selamat kembali. Proton X50 mencatat rekod kenderaan paling laris di Malaysia bagi bulan Julai 2002 dengan 11,470 unit terjual, sekaligus mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju dalam segmen kenderaan SUV. Pencapaian itu turut didorong oleh usaha syarikat menyelesaikan isu kekurangan komponen meskipun masih menunggu kelulusan harga daripada pihak berkuasa untuk beberapa modelnya. Jualan keseluruhan untuk tahun ini meningkat 19.7% berbanding tempoh yang sama pada tahun 2022. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Roslan Abdullah berkata, pencapaian yang direkodkan itu turut membuktikan Proton kini berada pada landasan perniagaan yang betul. Ia akan menjadi skandal besar. Begitulah luahan bintang bola sepak Perancis, Louis Saha, apabila ditanya mengenai Ballon d'Or 2022. Beliau yakin dan percaya Karim Benzema patut memenangi piala berkenaan tahun ini berikutan peranannya dalam La Liga dan juga Liga Juara-Juara Berganda Real Madrid. Pencapaian Benzema menjaringkan 27 gol daripada 32 perlawanan La Liga dan menjadi penjaring kedua tertinggi bersama Real Madrid, hanya di belakang Cristiano Ronaldo yang mendahului 405 gol berbanding Benzema dan 323 gol untuk Raul. Ironinya, jika Benzema menang pada tahun ini, beliau adalah pemain Perancis keempat meraih kejayaan itu selepas Raymond Kopa, Michael Platini, Zinedine Zidane yang juga keempat-empat turut bermain untuk Real Madrid. Sekian 15 minit MMTV. Sebelum berpisah, kita saksikan laporan cuaca esok, Jumaat 5 Ogos 2022. Assalamualaikum dan jumpa lagi.